yang akan membicarakan di kuliah maghrib tentang bab solat, lanjutan daripada kuliah-kuliah yang lalu tentang solat berjamaah, muafiq dan masbuk. Dan juga pihak Gema Nur Iman mengalu-alukan para sahabat pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang memilih Google Meet Gema Nur Iman pada malam ini. Alhamdulillah, puji dan syukur dirafatkan kepada Allah. Dengan limpah dan kurnianya kita dipilih berada bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk menambah ilmu tentang solat. Mudah-mudahan kita dapat lakukan dengan lebih sempurna, diterima dan seterusnya mendapat ganjaran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita mulakan kuliah maghrib kita, eloklah kita bersama-sama membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz di Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa perlu diingatkan kepada para sahabat pencinta ilmu, muslimin muslimat yang telah pun berada di Google Meet Gema Nur Iman pada malam ini, pastikan offkan mikrofon sepanjang kuliah. Mudah-mudahan kuliah kita berjalan dengan lancar, insya-Allah tanpa sebarang gangguan audio video, insya-Allah. Sekali lagi kita alukan kehadiran kesudian Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi Mustafa yang akan membicarakan tentang bab solat yang berusaha Puan Rosniyati Mansur bersama dengan tim pengurusan Gema Nur Iman, dan juga tidak lupa kepada semua sahabat jannah yang telah pun mengimarahkan kuliah maghrib kita pada pagi ini. Jadi tanpa berlengah masa, majlis dengan segala sukacita mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi untuk menyampaikan kuliah maghrib kita pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad al-Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Allahumma tammin bi khair arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir umurana. Allahumma rabbana anzilna muzanan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Artinya kemudian mereka digantikan oleh keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka itu akan mendapat azab yang pedih dalam api neraka. Illa man taba wa amana wa amila salihah, melainkan mereka yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh. Fa ulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka itu akan dimasukkan dalam syurga. Wala yuzlamuna syai'a, dan mereka itu tidak akan dizalimi walaupun dengan sedikit pun. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pernah satu ketika Sayyidina Rasulullah, Nabi kita, ditanya kepada Sayyidina Jibril berkaitan dengan kedudukan umatnya. Umat akhir zaman ini, bila mana Allah Ta'ala cerita adanya golongan yang mana mengabaikan solat, maka Jibril cerita memang ada, kerana Allah Ta'ala telah rakamkan dalam ayat yang saya baca tadi, akan datang pada satu kedudukan keturunan yang mana adha'us salah, mereka mensia-siakan solat dan mensia-siakan solat,
wattaba'u syahawat, dan mereka mengikut hawa nafsu mereka. Maka inilah perkara yang menyedihkan baginda Nabi SAW. Maka kenapa di sini kalau kita tengok Allah Ta'ala sebut dua perkara secara seiringan, iaitu adha'us salah, iaitu mensia-siakan atau mengabaikan solat, dan yang kedua Allah Ta'ala terus sebut wattaba'us syahawat, dan mereka itu mengikut hawa nafsu mereka. Maka kata ulama tafsir, rupa-rupanya bila mana seseorang itu mengabaikan solat, menyia-nyiakan solatnya, dan tidak melakukan solat sebagaimana yang tuntut, dan apatah lagi bila mana mereka itu meninggalkan solat, maka kesannya mereka akan mengikut hawa nafsu mereka. Dan bermaksud kekuatan kita yang menjaga diri kita adalah ibadat solat. Jadi kalau sekiranya kita ini lemah dengan solat, solat kita pun dah tak betul, solat kita pun dah ada masalah, kita sendiri tak jaga solat, maka itu kita boleh nampak hasilnya adalah kita akan ikut hawa nafsu kita. Jangan faham bahawa ikut hawa nafsu ini dengan buat dosa besar, buat maksiat-maksiat yang besar sahaja. Apa sahaja benda yang mana melanggar titah perintah Allah, kan, maka itu termasuk daripada kita melakukan kemaksiatan pada Allah Ta'ala. Dan penolak kepada melakukan maksiat itu adalah ittaba'us syahwat, iaitu mengikut hawa nafsu. Jadi nafsu ini kerja dia adalah menolak perasaan keinginan kita untuk melakukan sesuatu perkara, dan benda tersebut kita rasa tak puas, kan? Sama ada nafsu makan, nafsu tidur, nafsu seks, nafsu mata, nafsu telinga, nafsu kepada harta benda dunia, itu adalah kerja nafsu tolak, kan? Kerja syaitan pula, dia akan memastikan kita ini tergelincir. Jadi bila mana kita itu dah melakukan tergelincir daripada landasan yang benar, maka dia berjaya. Tapi nafsu tu kerja dia makin lagi tolak lagi. Maksud kalau kita tengok kolaborasi, gabungan di antara syaitan dengan nafsu ini, itu pelengkap untuk menunjukkan bahawa manusia ini kekuatannya tidak akan ada nak lawan melainkan dengan kembali kepada agama. Itu salah satunya dengan jaga salat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Ta'ala sebut benda tu dia bagi hint supaya kita faham. Kalau kita ni dah buat maksiat, kita ni kadang-kadang bergeluman dengan maksiat, walaupun maksiat kecil itu bermaksud ada masalah pada solat kita, kan? Sembahyang punyalah bagus, tak pernah tinggal, tahajud pun ada, sunat kita komplit insya-Allah, lepas tu berjemaah alhamdulillah boleh jaga, tapi kenapa maksiat tangan masih lagi ada, maksiat mulut masih lagi ada, dan maksiat telinga masih ada lagi? Bermaksud sembahyang kita ni adalah sembahyang yang belum lengkap lagi. Habis nak buat macam mana? Nak tak nak maka kena kembali kepada aturan sembahyang yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita duduk masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan sembahyang berjemaah. Saya sebut berulang kali tuan-tuan dan puan, kita sembahyang berjemaah jangan nampak duk kejar dengan pahala 27 sahaja. Dan kenapa? Yang pertama, Allah Ta'ala itu bagi satu tawaran yang secara umum, tetapi secara spesifiknya ada lagi tawaran-tawaran ataupun balasan-balasan pahala bila mana kita sembahyang berjemaah yang tidak disebut secara direct. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan nampak duk kejar sangat 27 sehingga kita melakukan dosa tanpa disedari. Kita nak sembahyang berjemaah tetapi kita mengganggu jemaah yang lain. Kita jadi imam tapi imam kita sebagai imam menyebabkan makmum belakang ini rasa susah dengan kita, kita mengetuai atau kita lead sembahyang berjemaah tersebut. Kita jadi jemaah menyebabkan jemaah lain rasa tak selesa dengan kita, ataupun imam itu terganggu dengan kita, sama ada daripada sudut bacaan, bau badan tubuh kita, ataupun daripada sudut keberadaan kita itu tidak mengikut daripada apa yang diajar oleh agama. Sebab itulah kena jaga kita sembahyang ini supaya kita tak nak tergolong daripada orang yang Allah Ta'ala kata fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Akan datang keturunan yang selepas ini adalah keturunan yang mana mengabaikan solat atau mensia-siakan solat. Mudah-mudahan tak termasuklah daripada kalangan golongan tersebut insya-Allah. Itu sebagai mukadimah awal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah malam ni saya cuba habiskan berkaitan sedikit lagi perbincangan berkaitan dengan masbuk. Dan kalau diingatkan berkaitan dengan muafiq yang kita bincang panjang, rasa dalam 2 kali atau 3 kali pertemuan, dan saya tutup minggu lepas dengan 9 keuzuran bagi orang yang mana namanya muafiq
5 yang awal yang kita sebut, golongan ini kena habiskan bacaan Fatihahnya dan dibenarkan ketinggalan dengan imam walaupun dengan 3 rukun yang panjang. Rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Dan 4 yang berbaki itu khilaf di kalangan ulama. Itu pun dalam masalah dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, sama ada jadi muafiq ataupun masbuk. Mungkin kalau ada dicatat berkaitan dengan catatan tersebut, tuan-tuan boleh tengok baliklah. Dan baik, ini kita nak sebut sedikit lagi berkaitan dengan makmum yang masbuk. Yang sebelum ni adalah muafiq. Maka di sebalik yang muafiq tersebut, maka adalah masbuk. Iaitu makmum yang tak sempat habiskan bacaan Fatihah ketika mana imam masih lagi berdiri. Baik, ini kita kena faham. Beberapa masalah yang kita akan sebut nanti, apa yang golongan makmum yang muafiq ini dia kena buat. Kalau jadi macam ni, dia kena buat macam mana. Kalau dia sampai kedudukan imam macam ni, dia kena buat macam mana. Dan sebab kadang-kadang kita ni tak tahu kita duduk makmum yang muafiq atau kita makmum yang masbuk. Itu kena faham betul-betul. Sebab ia memastikan kita yang pertama sah sembahyang berjemaah kita, dan yang kedua kita dapat pahala yang kita duk cari itu. Dan iaitu pahala berjemaah. Baik, saya akan sebut beberapa masalah yang biasa berlaga dalam kalangan masyarakat kita yang disebut oleh para ulama. Dia susun beberapa masalah, dia sebut beberapa masalah khusus berkaitan dengan makmum yang masbuk. Baik, saya ulang balik. Makmum yang masbuk adalah makmum yang tak sempat habiskan bacaan Fatihah dia. Makmum yang tak sempat habis bacaan Fatihah ketika mana imam berdiri. Dia masuk dalam sembahyang, ketika mana imam dalam sembahyang, maka dia takbir. Ketika mana dia duduk baca Fatihah tersebut, tak habis bacaan Fatihah dia, imam dah rukuk dah. Baik, itu dia punya syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bacaan Fatihahnya adalah bacaan Fatihah yang sederhana. Sederhana, bukannya perlahan ataupun bukan dengan laju. Kalau dia jenis baca perlahan, dah tak sempat ambil Fatihah, tapi kalau sekiranya dia baca dengan kadar yang biasa, sebenarnya dia sempat, maka itu dikira dia adalah makmum yang muafiq, dia bukan masbuk. So sebab tu kita kena tahu kadar bacaan pertengahan itu macam mana. Sebab dia kadang-kadang dia tak sama dia tak sama dengan cara kita sebagaimana orang Melayu baca, dan kadang-kadang dengan cara orang Arab tu mungkin lebih laju sedikit kan. Saya pernah solat di kalangan beberapa orang Arab pun tak sama juga kan. Di negeri ini dia punya adat, keadaan mereka itu adalah berbeza antara satu sama lain kan. Adat mereka berbeza antara satu sama lain. Jadi benda tersebut masih dalam ruang lingkup syariat kita juga. Okey. Makmum yang masbuk. Okey, antara masalah yang kita sebut di sini, yang pertama, makmum yang masbuk yang baru datang ketika mana imam sedang membaca Fatihah. Okey, ini asas. Dia datang, dia masuk dalam saf, bila mana imam itu tengah baca Fatihah. Maka apakah yang perlu dia buat? Apakah perlu yang dia buat? Baik, secara asasnya, bila mana kita masuk dalam sembahyang, ketika mana imam dah baca Fatihah, kalau kita tidak tahu imam ini akan baca surah yang panjang atau surah yang pendek bagi 2 rakaat yang pertama dan yang kedua, ataupun kita masuk dalam sembahyang itu ketika mana imam itu duduk pada rakaat yang ketiga atau keempat, dan kita tahulah sebab dia baru bangkit, lepas tu kita berjalan itu, maksudnya di tengah baca Fatihah ketika itu. Jadi caranya nak buat macam mana? Pastikan kita masuk dalam sembahyang terus baca suratul Fatihah tanpa disibuk-sibukkan dengan bacaan sunat. Baik, saya dah sebut sebelum ni tuan-tuan, apakah perkara sunat? Apakah perkara sunat sebelum daripada bacaan Fatihah? Kita ulang balik. Yang pertama doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Kan? Ataupun kalau baca sekerat, kan? Sekurang-kurangnya doa iftitah kita dapat pahala, kita baca separuh. Dia panggil doa iftitah yang pendek. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey, dah sampai situ pun tak apa. Kalau ada ruang masa, baru sambung wajah tu wajhi lillati fatas samawati wal ardh sampai habis. Baik, perkara sunat yang pertama dalam sebelum daripada baca Fatihah adalah doa iftitah. Yang kedua adalah ta'awuz. Ta'awuz itu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu. Dan yang ketiga ada doa. Doa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam riwayat ada banyak. Dan ada banyak. Kita pun dah sebut sebelum ni. Antaranya doa, ada riwayat mengatakan selepas Fatihah, ada yang mengatakan sebelum Fatihah. Allahumma ba'ini baina khataya kama ba'tal baina masyriqi wal maghrib sampai habis. Jadi rupa-rupanya ada beberapa perkara sunat sebelum daripada baca Fatihah itu sendiri. Baik. Jadi kembali pada masalah.
Kalau sekiranya kita ini makmum yang baru datang, sedangkan imam itu dah tengah baca Fatihah, jadi keadaan imam itu kita tak tahu. Lepas Fatihah itu dia baca surah panjang atau surah pendek. Kok kita tak sempat habis Fatihah, atau mungkin imam tak baca langsung, boleh juga. Ataupun imam itu tengah baca Fatihah pada rakaat yang ketiga dan yang keempat, maka masuk dalam sembahyang terus baca Fatihah. Terus baca Fatihah mulanya kat mana? Kalau kita rasa sempat dengan kita mulakan a'udzubillah, maka mulakan dengan a'udzubillah. Tapi kalau kita rasa tak sempat, tinggalkan a'udzubillah. Terus Allahu Akbar. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab Fatihah itu bermula mengikut mazhab Syafi'i adalah pada bacaan bismillah. Mazhab Syafi'i, bismillah itu adalah ayat yang pertama pada suratul Fatihah. A'udzubillah bukan. A'udzubillah sunat. Jadi kalau kita tak tahu macam mana keadaan imam, terus takbir, baca terus Fatihah. Kan? Itu yang pertama. Kan? Keadaan imam macam tu. Tetapi kalau yang kedua ni, kalau kita tahu imam itu memang kita tahu imam ni jenis baca panjang. Sebab apa? Mungkin kerana kita makmum yang regular. Kita makmum yang tetap kat situ dan kita tahu macam mana nature keadaan bagi imam itu sendiri. Imam ni jenis baca panjang, imam ni jenis baca pendek. Biasanya kalau dengan waktu sembahyang isyak, imam ni kita dah tahu dah. Kebanyakan adatnya imam ni dibaca panjang. Kita dah boleh expect dah. Ataupun subuh, dia biasa baca panjang sedikit. Dan kita dah tahu dah. Maka pada masa tersebut dibolehkan kita untuk baca sunat-sunat sebelum Fatihah tadi. Apa dia? Doa iftitah ataupun ta'awuz ataupun dengan doa tadi. Kan? Kalau kita dah tahu. Tapi pastikan yang kalau kita tahu tersebut memang kena dengan tekaan kita. Jadi kita baca doa iftitah, lepas tu kita baca Fatihah, sempat lagi habis, sedangkan imam masih lagi dalam keadaan duk baca surah ataupun hampir-hampir habis. Lepas tu kita dah selesai baca Fatihah. Okey, settle. Ketika itu kita adalah makmum yang muafiq. Kita makmum yang muafiq. Baik. Kalaulah kita ini kita silap percaturan. Biasanya imam tu dibaca panjang. Ataupun kita kata imam biasa panjang kot. Lepas daripada waktu isyak, untuk sembahyang isyak ni, antaranya sunat dipanjangkan sedikit bacaan. So expectation kita imam baca panjang. Dan maksudnya kita sempat baca doa iftitah, kita sempat baca Fatihah nanti kan. Okey. Sedangkan kita baru datang. Sedangkan ketika itu imam tengah baca Fatihah. Jadi kita masuk dalam sembahyang, kita baca doa iftitah. Habis baca doa iftitah, kita pun masuk dalam suratul Fatihah. Tengah baca suratul Fatihah, tiba-tiba imam rukuk, maka ingat kita ketika itu adalah makmum yang masbuk atau muafiq, kena tengok dahulu. Kalau ditakdirkan kita tak baca doa iftitah tadi, kita tak baca doa iftitah, kita terus masuk baca doa surah Fatihah, maka kita sempat untuk habiskan Fatihah, maka kita adalah makmum yang muafiq. Baik, maka kita kena baca sampai dibenarkan ketinggalan 3 rukun yang besar. Baik, tapi kalau sekiranya kita rasa kalau baca tak baca pun memang tak sempat. Contoh macam ni, kan? Saya bagi gambaran kita masuk dalam sembahyang, kita pun baca mulakan dengan a'udzubillah. Ingat, a'udzubillah sunat. Jadi kita mulakan dengan a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Baik, sampai situ Ar-Rahmanir-Rahim, imam pun rukuk. Allahu Akbar. Okey. Boleh tak kita rukuk? Tak boleh. Sebab walaupun kita ini baca yang sunat tadi, yang baca sunat tadi pun tak memberi kesan kepada kita muafiq. Maksud kita kekal makmum sebagai masbuk. Sebab apa? Sebab kita baca yang a'udzubillah itu yang pendek. Sunat yang pendek, dia tak menjejaskan sangat. Cumanya kita sampai kepada Ar-Rahmanir-Rahim, imam rukuk. Di sini mazhab Syafi'i mengatakan tak boleh kita terus rukuk. Kita kena ganti bacaan sunat tadi dengan bacaan Fatihah dengan kadar ayat tadi tu. Kan? Contoh, kalau kita tak baca auzubillah, contoh mungkin kita sampai kat mana? Maliki yaumiddin. Contoh kat situ. So kita kena baca Maliki yaumiddin. Barulah kita rukuk. Nampak tak? Saya ulang balik. Tuan-tuan masuk dalam sembahyang ketika mana tuan-tuan? Ketika itu adalah makmum yang datang lewat. Saya tak sebut masbuk lagi tapi kita anggap kita adalah makmum yang masbuk lah. Jadi imam tengah baca surah Fatihah. Dan imam tengah baca surah Fatihah. Tengah-tengah. Jadi kita pun takbir. Allahu Akbar. Bila mana kita masuk takbir Allahu Akbar, kita masuk dalam sembahyang lah. Bila mana masuk dalam sembahyang, kita pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulakan a'udzubillah. Ingat,
A'udzubillah adalah sunat. Kalau tak baca dia tak memberi kesan, tapi kalau baca dia kalau tak baca dia tak bagi kesan, tapi kalau baca kita dapat pahala. So kita mulakan dengan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sampai kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, imam rukuk. Bila mana imam rukuk, kita tak boleh terus rukuk. Sebab apa? Sebab tadi kita mulakan dengan yang sunat, maka kita kena ganti. Ganti bacaan yang sunat tadi tersebut dengan kadar apa yang kita sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita tak baca, mungkin kita boleh berhenti sampai Maliki Yaumiddin. Maka bacalah Maliki Yaumiddin, baru turun rukuk bersama dengan imam. Maka ketika itulah kita memang makmum yang masbuk, dan kalau kita sempat rukuk dan tamakninah bersama dengan imam, maka kita dapat rakaat tersebut. Nampak tak masalah tu? Sebab kadang-kadang menjadi kecuaian kita juga, menjadi kecuaian kita. Ada juga makmum yang mana dia memang masbuk, tapi dia bajet, tak apalah, dia sempat untuk habiskan Fatihah. Saya bagi contoh gambaran. Dia datang, imam tengah dalam sembahyang, maka dia pun masuk dalam sembahyang. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Memang terus baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kepada ihdinas siratal mustaqim. Imam pun Allahu akbar. Dia kata ala-ala satu ayat lagi. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Imam pun Allahu akbar, angkat kepala. Dia pun waladhdallin. Dia pun rukuk. Lepas tu dia kejar imam. Oh, dia bajet, dia kata dia dapat rakaat tersebut. Salah. Dan walaupun satu ayat tadi tu. Satu ayat tadi walau-alang nak habis, sebenarnya hakikat dia adalah makmum yang masbuk. Lepas tu kena faham betul-betul. Kita duk ikut, lepas tu lepas daripada habis imam salam, kita salam sekali dengan imam, kita tak tambah satu rakaat. Itu salah kita. Sebab apa? Sebab kita ingatkan kita dikira okey, tak apalah, walaupun kita tak sempat satu rakaat, tak sempat rukuk, kita sempat kejar pada i'tidal. Bukan masalah kejar ni. Kita bukan main kejar-kejar lomba-lomba ni. Kita main masalah sekarang kita dalam sembahyang sempat rukuk tamakninah bersama dengan imam atau tidak. Itu bagi isu imam makmum yang masbuk. Kan? Okey. Itu yang pertama. Kalau kita datang dalam keadaan imam ketika mana baca Fatihah ataupun imam baca surah, sama juga dengan situasi yang kita sebut tadi. Baik. Seterusnya yang kedua, masalah yang kedua. Makmum yang baru datang, dia dapati imam ketika itu sedang rukuk. Makmum yang datang, dia dapati imam itu sedang rukuk. Baik. Saya pernah sebut sebelum ini dalam masalah makmum muafiq. Pernah sebut sebelum ini dalam masalah makmum yang muafiq. Nabi sebut dalam satu hadis, la tasi'u fis salah atau kama qala. Jangan kamu ni bersegera, istilah di sini berlari, berjalan laju semata-mata nak kejar masuk dalam jemaah ataupun dalam rakaat tersebut. Jadi imam rukuk, bila mana imam rukuk, kita ini lari. Berlari untuk masuk dalam rakaat tersebut, ataupun kita cepat-cepat, orang perempuan cepat-cepat pakai kain telekung dan sebagainya, berjalan laju-laju. Sebab apa? Sebab nak dapatkan rakaat tersebut. Imam dah duduk dalam keadaan rukuk contohnya. Maka Nabi dah tegur, la tasyu fis salah. Jangan kamu buat benda tu, bersegera macam tu dalam keadaan kamu berlari ke atau kamu berjalan laju tu, semata-mata nak kejar imam dalam keadaan macam tu. Jadi kalau buat juga, hukumnya adalah makruh. Makruh kerana apa? Kerana dia menyebabkan sembahyang kita terganggu, dalam keadaan penat masuk dalam sembahyang, yang kedua ganggu orang sebelah. Itu makruh. Melainkan bagi masalah yang lain lah. Masalah sembahyang Jumaat, itu lain cerita, khusus bagi orang lelaki. Baik. Jadi sekarang, masalah yang kedua, kita datang, kita masuk, kita tengok imam itu duduk dalam keadaan rukuk. Baik. Tuan-tuan, kalau kita dalam keadaan, imam dalam keadaan rukuk, okey, kita masuk dalam keadaan biasa, jalan sebagaimana biasa, terus masuk dalam saf. Kalau sekiranya sempat, maka kita takbir dan kita rukuk. Ini ada antara tempat yang salah. Kesalahan yang kadang-kadang terjadi kepada makmum yang masbuk. Kerana dia nak mengejar rukuk bersama dengan imam, cara dia macam mana dia buat? Allahu Akbar, dia takbir, terus dia rukuk. Bukan syarat suruh tangan letak kat sini, tak. Tapi Allahu Akbar, dalam keadaan tidak ada tamakninah untuk qiyam dia terus kepada rukuk, batal sembahyang. Bukan masalah tak dapat rakaat, batal terus sembahyang dia. Dia takbir dengan cara disatukan takbiratul ihram dengan takbir rukuk dia tadi. Tak boleh, salah. Caranya takbir dahulu, Allahu Akbar, biar berhenti qiyam kita itu
Sebab qiyam kan rukun, mengikut daripada kadar tamak-ninah, lepas tu kita pun Allahu Akbar turun kepada rukuk. Baik, kalau sekiranya kita sempat rukuk bersama dengan imam, ini ada beberapa situasi. Ini ada beberapa situasi. Kena faham Kalau sekiranya kita sempat rukuk tamak-ninah bersama dengan imam, maka kita dapat rakaat tersebut. Okey, settle lah. Itu biasalah asas dia kan. Kita dapat rukuk bersama dengan imam, maka kita dapat rakaat tersebut. Macam mana kalau sekiranya kita ini was-was ataupun kita berselisih? Ini banyak terjadi. Kan? Banyak terjadi. Maksudnya bila mana kita ini Allahu Akbar masuk dalam sembahyang, kita pun turun. Kita Allahu Akbar turun, imam sami Allah. Di situ berselisih di antara kita dengan imam. Kalau confirm berselisih dengan cara imam dah bergerak bangkit, kita baru nak turun, kita tak sampai kepada sekurang-kurang hak rukuk, maka kita tak dapat rakaat tersebut. Nanti kena tambah satu rakaat lepas daripada ni. Ikut je imam, lepas tu nanti tambah lagi rakaat. Sebab rakaat tersebut tak dikira bagi kita. Satu keadaan. Keadaan yang kedua, bila mana kita ini turun Allahu Akbar, ketika mana Allahu Akbar tu kita tak tahu imam itu dah bangkit atau tak bangkit. Sebab apa? Sebab kita nampak orang sebelah dah bangkit dah. Sebab mungkin kita tak dengar speaker ataupun mikrofon imam tu sendiri. Suara imam kita tak dengar. Tengok-tengok imam dah, makmum dah bangkit. Di sini dia jadi isu makmum yang was-was ataupun tak pasti sama ada dia sempat dapat rukuk bersama dengan imam ataupun tidak. Maka kata ulama, disebabkan dia tidak tahu, maka dikira sebagai dia tak tahu dan dia tak pasti, maka dikira dia tak dapat rakaat tersebut. Tuan-tuan ikut je imam, i'tidal, sujud dan sebagainya, nanti tambahlah rakaat selepas daripada itu. Ini banyak kadang-kadang terjadi ni. Kita tak tahu kita sempat atau tidak sempat. Sebab tu masa sembahyang, masa sembahyang kita dibenarkan tengok imam. Ketika mana imam berpindah rukun, bukan tengok imam sepanjang masa. Ketika mana imam berpindah rukun, kita boleh tengok imam supaya kita dapat pastikan imam itu memang betul-betul dah bergerak ataupun imam itu dah sampai pada kedudukannya. Boleh, tidak ada masalah. Dibenarkan. Bahkan dalam satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dia kata harus sunat tengok supaya dapat pasti. Kalau sekiranya kita tak dengar suara dan kita tak tahu suara itu selaras ataupun selari dengan perbuatan ataupun tidak. Kalau kita dah kenal imam ni macam ni, kita tak perlu tengoklah. Selesa dengan cukup dengan kita dengar suara imam itu sahaja. Jadi kalau sekiranya makmum tadi, kembali pada masalah, dia datang imam dalam keadaan rukuk, pastikan dia takbiratul ihram dahulu, satu. Yang kedua qiyam mengikut qadar tamak-ninah. Yang kedua yang tiga barulah diturun rukuk dan pastikan dia sempat tamak-ninah, iaitu seketika. Maksudnya ketika mana imam rukuk, masa tu dia pun dalam keadaan rukuk walaupun seketika. Yang hukum seketika inilah khilaf ulama. Mazhab Syafi'i kata sekurangnya kalau kita duduk ketika itu kita sebut subhanallah. Itu dikatakan sebagai seketika, cukup qadar tamak-ninah. Jadi kalau kita rasa kita sempat, kita sempat rukuk bersama dengan imam, maka kita dikira dapat rakaat tersebut. Kalau tak sempat baca bacaan dalam rukuk, itu lain cerita. Baca tak baca lain cerita sebab benda itu benda sunat. Benda sunat. Ikut je imam, yang pastikan kita ini dapat rukuk bersama dengan imam. Jangan takbir itulah yang kena hati-hati Jangan takbiratul ihram dia bersambung dengan takbir intiqalat, iaitu takbir nak turun kepada rukuk. Jangan bersambung. Pastikan takbir, lepas tu qiyam seketika qadar tamak-ninah, barulah kita turun kepada rukuk bersama dengan imam. Itu masalah yang kedua. Saya pilih-pilih masalah masalah yang sentiasa yang kebanyakan berlaku dalam masyarakat kita. Okey. Makmum yang datang, masalah yang ketiga, makmum datang, imam duduk pada kedudukan selain rukuk. Selain daripada rukuk dan selain daripada qiyam. Contohnya sama ada imam duduk pada i'tidal. Imam duduk ketika dalam keadaan sujud. Imam duduk antara dua sujud atau imam duduk dalam keadaan tahiyat. So jadi kita makmum ni, kita baru sampai, imam duduk dalam keadaan macam tu. Macam mana tindakan makmum? Tindakan makmum dia ada dua. Yang pertama, makmum boleh tunggu sehingga imam masuk kepada rukun yang seterusnya. Contoh, kita sampai imam baru je turun sujud bagi rakaat yang pertama.
Jadi imam sujud, imam duduk antara sujud, okey, kita boleh tunggu sampailah imam bangkit kepada rakaat yang kedua. Kan? Sebab kalau kita tak ikut ke tengah-tengah pun tak apa. Sebab kita tak masuk dalam sembahyang lagi kan. Sekarang kita tak masuk lagi. So kita boleh pilih. Yang pertama, kita boleh tunggu dahulu sehingga imam bangkit kepada rakaat yang seterusnya. Ataupun imam tu duduk dalam tahiyat awal. Duduk baca tahiyat awal. Dia sujud, kita sampai dia tengah sujud, lepas tu dia pun duduk tahiyat awal. Masa duduk tahiyat awal tersebut, kita tunggu berdiri je. Kita berdiri, kita tak turun kepada tahiyat awal sebab kita tak takbir. Pastikan kita jangan takbir masuk sembahyang. Kita tunggu, jangan masuk lagi dalam sembahyang. Kalau kita masuk dalam sembahyang, kita tak turun, kita berdosa. Keadaannya berdosa. Dia rosak sembahyang kita. Jadi kita boleh tunggu berdiri dulu sampailah imam bangkit. Bila mana imam bangkit, kita pun Allahu Akbar baru masuk dalam sembahyang. Maksudnya kita akan proper dapat rakaat bermula dengan rakaat tersebut. Itu satu cara. Cara yang kedua, bila mana kita sampai imam itu duduk dalam keadaan sujud, duduk dalam keadaan tahiyat, duduk dalam keadaan duduk antara sujud, hatta baru saja bangun daripada rukuk, iaitu i'tidal. Jadi caranya macam mana? Masuk dalam sembahyang. Terus takbir masuk dalam sembahyang, Allahu Akbar, dan ikut di mana posisi kedudukan imam ketika itu. Di sini kita tak bincang dapat rakaat dah. Sebab confirm dah kita tak dapat rakaat. Sekarang kita bincang, kita masuk dalam sembahyang, kita terus ikut imam, maka kita dah dapat dah pahala kita berjemaah ketika itu. Walaupun rakaat tersebut kita tak dapat. Nampak Dan kalau dibandingkan pendapat yang pertama, yang saya kata kita berdiri tunggu je sampai imam bangun kepada rakaat seterusnya, dengan pendapat yang kedua, iaitu kita takbir, kita masuk dalam sembahyang dan kita terus ikut kedudukan imam, mana yang paling afdal? Yang paling afdal adalah pendapat yang kedua. Dan jangan duk fikir, alah rugilah. Lagipun kalau ikut pun tak dapat juga rakaat tersebut. Okey, bukan isu. Isunya, lagi awal kita masuk dalam sembahyang, maka lagi awal kita dapat pahala. Dan pada setiap pergerakan bersama dengan imam tersebut, dikira kita dapat pahala mengikut imam. Yang pahala 27 memang sama dapat dah. Tapi pahala sebab kita masuk awal tu sendiri, kita dah dapat dah. Okey. Sebagai tambahan catatan, ini tengok kat sini tuan-tuan, kita mudah-mudahan faham betul-betul kat sini. Dalam mazhab Syafi'i, kalau sekiranya kita dah sampai kedudukan imam itu sujud contohnya, maka cara kita nak buatnya macam mana? Nak masuk dalam sembahyang, nak ikut imam tu macam mana? Caranya macam biasalah, takbir dulu, takbir masuk dalam sembahyang, dia panggil sebagai takbiratul ihram, masuk dalam sembahyang, satu. Yang kedua, qiyam dahulu mengikut daripada kadar tamakninah. Jangan terus turun. Pastikan qiyam dulu mengikut kadar tamakninah. Lepas tu barulah ikut kedudukan imam. Ikut kedudukan imam, contoh imam dalam keadaan sujud, terus turun kepada sujud tanpa kita sebut perkataan Allahu Akbar. Turun saja. Contoh Allahu Akbar masuk dalam sembahyang, qiyam, terus turun kepada sujud. Atau duduk antara sujud, terus turun kepada duduk antara sujud. Perkataan Allahu Akbar. Sebab apa? Kata pendapat dalam mazhab Syafi'i, kata tak sunat untuk kita sebut Allahu Akbar kat sini. Sebab memanglah Allah Akbar itu adalah benda zikir. Tetapi dia tidak menjadi sunat kerana kita tidak melalui dia punya aturan satu persatu. Kan kalau daripada rukuk, sebelum tu adalah qiyam kan, kita sebut Allahu Akbar. Dan ketika mana kita nak turun kepada sujud, kita kena i'tidal dulu kan. Daripada orang yang i'tidal, dia turun kepada sujud, dia sebut Allahu Akbar. Yang sekarang kita ini duduk dalam keadaan qiyam. Kita bukan i'tidal kan? Kita bukan i'tidal, kita adalah qiyam. Kita terus langkau berapa rukun dah kat situ. Maka terus saja turun. Bila mana terus turun kepada sujud sebagaimana imam, maka imam pun bangkit duduk antara sujud, Allahu Akbar, baru kat situ kita mulakan sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab dah ikut dah aturan dia. Kan? Okey, satu contoh. Contoh yang kedua, kalau sekiranya imam itu dalam keadaan i'tidal. Dalam keadaan i'tidal, macam mana kita pun bangkit? Allahu Akbar. Kita bukan bangkit, kita takbir dulu masuk sembahyang, Allahu Akbar. Masuk dalam sembahyang, lepas tu kita qiyam seketika. Biasa kalau kita qiyam senang dalam mazhab Syafi'i, kalau kita qiyam kita nampak tangan kita kan dekat kat dada atau kawasan perut kita. Seketika lepas tu kita turun tangan, kita niat kita sekarang ikut imam dalam keadaan i'tidal. Jadi kita dah duduk i'tidal bersama dengan imam, maka imam turun kepada sujud disebut Allahu Akbar, maka sunat untuk kita sebut Allahu Akbar turun tadi. Kan?
Okey, lagi situasi yang ketiga saya sebut supaya kita nampak gambaran. Kita sampai imam dah duduk tahiyat akhir ataupun imam duduk tahiyat awal. Caranya macam mana? Takbir, Allahu Akbar. Masuk dalam sembahyang, qiyam seketika mengikut qadar tamakninah, lepas tu duduk terus. Tanpa sebut Allahu Akbar, duduk. Kalau tahiyat awal, duduklah tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, duduklah tahiyat akhir. Sebab apa? Sebab kita ikut imam itu secara langsung dan kita tidak melalui flow dia satu persatu. Kita telah melangkau daripada rukun, beberapa rukun dah sebelum itu, maka tak disunatkan untuk dia bertakbir. Itu tidak sunat untuk disebut perkataan Allahu Akbar. Nampak tak masalah dia? Kan? Okey, itu masalah yang ketiga. Seterusnya masalah yang keempat. Ini masih lagi dalam masalah makmum masbuk. Saya ambil beberapa masalah sebelum kita tutup dan kalau sempat kita buka kalau sekiranya ada soalan. Bagaimana kedudukan makmum yang mana imam dah bagi salam. Imam dah bagi salam, maka kedudukan makmum ketika itu dia nak bangkit, dia nak tunggu kedudukan imam itu salam macam mana. Yang paling afdal sekali adalah kita tunggu imam selesai habis sembahyang dengan bagi salam dengan kedua-dua salam. Jadi kalau kita ni kena tambah satu rakaat lagi kan, contoh atau 2 rakaat, maksudnya kita kena tambah rakaat selepas daripada imam salam, manakah tempat yang paling afdal sekali? Afdal sekali adalah imam selesai bagi salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua, barulah kita bangkit. Kita teruskan sambung rakaat kita. Tetapi di mana dia punya had yang sebenar yang dibenarkan untuk kita bangun? Iaitu selepas daripada imam bagi salam yang pertama. Imam bagi salam yang pertama, Assalamualaikum, okey, baru dah boleh bangun. Walaupun imam tak sebut warahmatullah. Warahmatullah. Kalau kita bangun, selagi mana imam tak habis kum. Contoh imam Assalamu, kita terus bangkit bangun, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau imam sebut Assalamualaikum, kita pun bangun. Warahmatullah. Ketika mana imam sebut warahmatullah, kita dah bergerak bangun dah. Sah tak sembahyang kita? Sah. Sebab apa? Itu dia punya ukurannya, tempat mana kita boleh bangun. Tapi setengah ulama mengatakan pun dibolehkan kita bangun setelah daripada imam selesai salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bangkit. Maka ada 3 keadaan atau 3 tempat yang kita boleh bangun. Yang pertama, imam kata Assalamualaikum, terus kita bangun. Dah boleh dah. Yang kedua, imam kata Assalamualaikum warahmatullahi, salam yang pertama, terus kita bangun. Dan yang paling afdal sekali yang ketiga, imam sebut Assalamualaikum warahmatullahi, salam yang pertama, dan Assalamualaikum warahmatullahi pada salam yang kedua, barulah kita bangkit sambung kepada rakaat kita. Itulah yang paling afdal. Jangan kita nak cepat sangat, sekurang-kurangnya biar kita terputus dengan imam itu sampai betul-betul terputus. Itu baru cantik. Seterusnya, masalah yang kelima. Ini pun kadang-kadang terjadi. Kita sampai, imam itu duduk pada tahiyat akhir dan kita tak sempat duduk, imam dah bagi salam. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Gambarannya macam mana? Contoh, kita sampai imam dah duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir. Kita tak tahu dah baca tahiyat akhir kat mana, kita tak dengar kan. Jadi kita pun takbir. Allahu Akbar. Bila mana kita Allahu Akbar, kita qiyam seketika, baru je nak turun, nak bergerak turun, imam Assalamualaikum warahmatullahi. Imam dah bagi salam dah. Kan? Maka situasi kita kat sini macam mana? Hukumnya kita tak boleh turun duduk tahiyat akhir mengikut imam. Kenapa? Sebab imam dah habis dah sembahyang kerana imam dah bagi salam dan hubungan kita dengan imam ketika itu dah terputus. Baik, kita takbir, kita masuk dalam sembahyang, kita ikut pergerakan imam tersebut dengan kita tinggalkan beberapa rukun, sembahyang kita sah. Kenapa? Sebab kita bergantung pada imam. Seumpama kita bertaut pada tali imam itu sendiri. Tapi sekarang kita takbir Allahu Akbar, masuk dalam sembahyang, baru je nak turun, imam dah bagi salam, kita dah dengan imam dah terputus dah ketika itu. Maka kita tak boleh turun. Tak boleh turun kalau sekiranya kita tahu kita tak boleh turun dan boleh menyebabkan batal kalau kita turun sembahyang kita buat juga batal sembahyang kita. Kena bangun takbir balik. Melainkan kalau sekiranya kita tak tahu, kan,
kita tak tahu ataupun kita tak sengaja. Allahu Akbar, baru nak turun imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun turun. Masa duduk tu kita tengok, tak boleh duduk lah. Kita pun terus bangkit terus. Itu tak apa. Sebab apa? Sebab kita itu terlupa. Tapi hakikatnya kalau kita tahu, jangan turun. Dan kekalkan pada posisi kita, qiyam dan terus yang sembahyang. Isunya kita dapat tak pahala berjemaah? Kita dapat. Kata ulama, kita dapat. Kenapa? Kerana kita masuk dalam sembahyang, imam masih lagi dalam sembahyang. Ketika mana kita takbir, habis takbir kita Allahu Akbar, imam belum lagi bagi salam. Kita masih lagi dalam tautan dengan imam ketika itu, maka pahala berjemaah kita tetap dapat. Pahala berjemaah kita tetap dapat. Cumanya kita tak boleh turun. Okey, itu masalah yang kelima. Masalah yang keenam. Masalah yang keenam, contoh, kita ini duduk mengikut imam ketika mana imam tahiyat akhir. Maka macam mana kita nak buat? Disunatkan untuk kita baca tahiyat juga. Dibolehkan kita baca tahiyat sebagaimana kedudukan bacaan tahiyat imam. Bacaan tahiyat imam itu sebagaimana tahiyat akhir. Setengah ulama mazhab Syafi'i mengatakan bacaannya sampai kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ. Kan? Sebab kita ikut, kita baca kerana imam duduk kedudukan itu, kita meraihkan dia. Kan? Boleh baca. Jangan duduk senyap saja. Kalau duduk senyap tak baca apa-apa, tak apa. Tapi kalau kita baca, kita dapat pahala. Okey, lagi masalahnya, ketika mana kita ini rakaat yang berbeza dengan imam, tetapi imam itu adalah rakaat yang kedua. Ini banyak berlaku. Contoh kita sampai ketika mana imam itu dalam rakaat yang kedua. Maksud kita terlepas satu rakaat kan. Jadi imam turun sujud rukuk dan sebagainya, imam baca tahiyat awal. Bila mana imam baca tahiyat awal, kita duduk pada imam baca tahiyat awal sebab imam rakaat yang kedua. Tapi ingat, kita baru rakaat pertama. Maka apa yang perlu kita buat? Kita boleh baca tahiyat sebagaimana imam baca, sunat ketika itu. Kalau ditakdirkan imam tiba-tiba terbatal sembahyang, imam tiba-tiba terbatal sembahyang pada rakaat yang kedua tersebut, ketika mana baca tahiyat, kita kena berhenti bacaan tahiyat kita terus bangun. Sebab apa? Sebab kaedahnya kita dah terputus dengan imam. Kita buat tadi kerana imam dan kita masih lagi terikat dengan imam. Kan? Okey. Dan kalau imam ni masih lagi still dalam keadaan sah sembahyang dia, imam baca tahiyat, kita baca tahiyat. Bila mana imam bangkit, imam akad takbir kan. Allahu Akbar, tangan dia bangun macam ni. Kan? Sebab dalam sembahyang mengikut mazhab Syafi'i ada 4 tempat sunat kita akad tangan. Ingat orang lelaki orang perempuan sama. Jangan buat ikut suka kita ataupun ikut-ikut saja. Kita buat kerana kita belajar. Kan? 4 tempat saja kita sunat angkat tangan ketika mana kita sebut perkataan Allahu Akbar. Yang pertama kat mana? Ketika mana takbiratul ihram. Allahu Akbar, sunat tangan angkat kat sini. Ketika mana takbiratul ihram. Yang kedua, ketika mana kita nak turun kepada rukuk. Nak turun kepada rukuk, kita sebut Allahu Akbar, sunat angkat tangan. Angkat tangan kat sini. Kan? Yang ketiga, ketika mana i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, sunat angkat tangan. Dan yang keempat, ketika mana rakaat yang kedua, lepas daripada habis bacaan tahiyat awal, kita bangkit untuk sambung kepada rakaat yang ketiga. Allahu Akbar, sunat angkat tangan. Nampak tak? 4 tempat. Ketika mana takbiratul ihram, ketika mana kita nak turun kepada rukuk, ketika mana kita i'tidal, dan ketika mana bangkit daripada rakaat kedua untuk masuk kepada rakaat yang ketiga. Lepas bacaan tahiyat awal tu kan. Baik, kembali pada masalah tadi. Kalau kita duduk pada rakaat yang pertama, imam duduk pada rakaat kedua, kita ikut imam baca tahiyat kan. Jadi imam pun bangkit, imam angkat tangan, takbir, Allahu Akbar. Imam buat sunat, angkat tangan, maka kita bangkit tadi, kita baru rakaat yang pertama. Tetapi di sini sunat kita juga angkat tangan. Kenapa? Kerana kita meraihkan imam ketika itu. Nampak tak? Masalah-masalah yang kadang-kadang tak boleh dilakukan ketika mana kita sendirian, maka dibolehkan kita lakukannya kerana kita terikat dengan kedudukan kita sebagai seorang makmum. Imam yang lead kita ketika itu, imam dah cover dah. Kan? Imam dah cover banyak benda yang tak boleh dijadikan, dia boleh mengikut daripada hukum syara. Jadi saya rasa itulah antara masalah-masalah berkaitan dengan makmum yang masbuk yang biasa berlega dalam masalah sembahyang berjemaah di kalangan kita lah, ataupun mungkin ada lagi yang saya terlepas pandang. Jadi harap-harap perbincangan kita dalam beberapa kali pertemuan ini berkaitan dengan masbuk dan muafiq
kita boleh ambil istifadah atau boleh ambil pengajaran dan kita faham dia punya konsep dia itu sendirilah insyaAllah. Kan? Jadi saya rasa sekadar itulah. Jadi saya bukalah beberapa soalan dulu sebelum kita tutup. Mungkin ada persoalan daripada ahli jemaah. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. soalan. Asyik tanya. Ustaz. Puan Jamilah dulu ya. Kak Naimah kejap ya. Jamilah dulu. Okey, saya nak tanya tentang yang angkat tangan tadi tu. Kalau contoh kita sembahyang yang 4 rakaat kan, Zuhur dengan Asar tu. Jadi yang 4 kali angkat tangan tu untuk rakaat pertama saja ke ataupun untuk 4 rakaat tadi tu pada lokasi yang pada kedudukan yang sama Ustaz? Okey, 4 kali itu pada kesemua sembahyang lah. Kecuali sembahyang subuh lah tak ada. Sembahyang subuh dia akan jadi 3 sahaja. Jadi saya ulang balik Yang pertama kita ketika mana kita takbiratul ihram angkat tangan. Ketika mana kita nak turun kepada rukuk kita angkat tangan. Kita i'tidal kita angkat tangan. Dan daripada rakaat yang kedua kita bangkit kepada rakaat ketiga pun angkat tangan. Jadi kesemua sembahyang itu sama saja. Jadi 3 ni akan ada pada mana-mana rakaat. Bukan. 2 ni akan ada pada mana rakaat. Rakaat pertama tu dia akan ada 3 iaitu takbiratul ihram ketika mana nak turun kepada rukuk dan ketika mana i'tidal. Tak hilang tu. Okey, untuk angkat tangan selain daripada rakaat yang kedua tak disunatkan. Contoh rakaat ketiga untuk bangkit rakaat yang keempat. Rakaat yang ketiga bangun untuk rakaat yang keempat tak sunat. Rakaat yang pertama bangun kepada rakaat yang kedua tak sunat. Sama ada kita sembahyang sendirian atau kita sembahyang berjemaah. Cumanya yang saya sebut tadi kerana imam duduk pada rakaat yang kedua, imam akan bangkit. Sedangkan kita baru rakaat yang pertama kan kerana kita makmum yang masbuk, maka kita boleh angkat. Kerana apa? Kerana kita meraihkan makmum. Kan? Itu jawapannya. Menjawab tak soalan tu? Okey, silakan Puan Naimah. Assalamualaikum Ustaz. Acik nak tanya. Assalamualaikum. Kalau Ustaz kata tadi angkat tangan tu dalam 4 tempat, kalau selama hari ni kalau kita terlebih daripada 4 tempat tu macam mana sembahyang kita sah ke tak? Okey. Kita bangun rakaat yang pertama kita angkat tangan kan. Rakaat kedua kita angkat tangan. Rakaat ketiga kadang-kadang kita angkat tangan. Jadi macam mana sembahyang kita sah atau tidak? Mudah-mudahan sah dan Allah Subhanahu Wa Taala terima. Kerana mungkin sebelum ni kita buat kerana dasar kita tidak tahu. Dan yang keempat, 4 tempat itu adalah mengikut daripada ijtihad mazhab Imam Syafi'i dan dia ada dalil dia sendiri. Kenapa pada tempat rakaat lain tak dianjurkan? Kerana benda tersebut tidak disunatkan untuk kita buat dan jangan buat kalau benda tersebut tak sunat. Bila mana kita dah tahu, takut kita melakukan atau kita melakukan pergerakan yang 3 kali secara berturut-turut. Sedangkan pergerakan itu bukan pergerakan solat. Kan? Jadi kalau selama ni kita buat, kita tak tahu, tak apalah. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Untuk akan datang, kita buat mengikut daripada apa yang disebut dalam mazhab Syafi'i berdasarkan 4 tempat itu. Allahu'alam. Terima kasih Ustaz. Silakan soalan seterusnya. Jika ada soalan, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan ajukan soalan. Siapa tadi? Yang tentang masbuk Ustaz, kes yang pertama tu. Dia ada berapa kes kan Ustaz? Kes yang pertama tu saya keliru sikit. Berkaitan dengan baca Fatihah? Iyalah. Baca Fatihah dan surah tak dapat baca. Tu saya catat ni. Jadi saya keliru kat situ. Okey, saya ulang balik Isu yang pertama, kes yang pertama, kita makmum yang masbuk, kita datang imam tengah baca Fatihah. Dia ada beberapa situasi. Imam tengah baca Fatihah. Jadi bila mana imam baca Fatihah ataupun imam tengah baca surah, caranya imam kita sebagai makmum yang baru datang ini kita takbir Allahu Akbar masuk dalam sembahyang terus baca Fatihah.
baca Fatihah ini bermulanya pada bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebab Bismillah itu dalam mazhab Syafi'i adalah ayat yang pertama bagi suratul Fatihah. Baik, maka janganlah kita ini ambil benda yang sunat, baca doa iftitah dan sebagainya, bimbang. Kalau kita ini tengah baca Fatihah, tengok-tengok imam rukuk. Situasinya jadi macam ni. Takbir masuk dalam sembahyang, kita ambil benda yang sunat. Kita ambil benda sunat, contoh cukup dengan kita baca A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai Ar-Rahmanir-Rahim, imam rukuk. Bila mana imam rukuk, kita tak boleh rukuk kat situ. Sebab apa? Sebab tadi kita dah buat benda sunat. Apa benda sunat dia? Iaitu kita baca A'udzubillah. Caranya kita kena top up balik, ganti balik. Kalau kita tak baca A'udzubillah, agak-agak kita sampai kat mana? Agak-agak kita sampai pada kedudukan Maliki Yaumiddin. Okey, baca Maliki Yaumiddin, barulah kita turun rukuk bersama dengan imam. Kalau sempat tumaninah bersama dengan imam, maka barulah kita dapat rakaat itu. Kan? Faham Ustaz? Okey, itu Ya. asasnya. Okey. Seterusnya Mak Jah, ada soalan Mak Jah? Mak Jah angkat tangan ataupun N tadi angkat tangan ke? Nak tanya. Okey, silakan N. Assalamualaikum Ustaz. Dalam yang masbuk rasanya yang nombor 6 kot. Yang Ustaz kata bila kita masuk, kita baru takbiratul ihram, imam sudah memberi salam. Lepas tu kalau kita turun bersama imam, solat kita akan batal. Kalau kita berbarakah, kita keluar daripada imam dan kita bersolat sendiri. Bolehkah Ustaz? Okey. Kita takbir Allahu Akbar, duduk dalam qiyam, baru je nak turun, imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tak boleh turun. Kan? Kita tak boleh turun, kita duduk dalam keadaan qiyam, teruskan bacaan kita. Baca Fatihah sebagaimana baca aturan sembahyang lah. Soalan dia tadi, boleh tak kita tanya, akak tanya tadi, boleh tak kalau kita niat mufarakah? Boleh, dia tak ada masalah. Tak boleh. Tak boleh niat mufarakah, minta maaf. Tak boleh niat mufarakah. Sebab apa? Niat mufarakah bila mana kita duduk dalam sembahyang. Kita duduk dalam sembahyang bersama dengan imam. Sekarang kita tak bersama dengan imam. Kenapa? Sebab imam dah bagi salam. Caranya macam mana? Kita teruskan sembahyang tersebut. Isu nak mufarakah ini bila mana kita masih lagi ada tautan ikatan bersama dengan imam. Tadi imam dah bagi salam, maka ikatan hubungan tautan kita dengan imam dah terputus secara automatik. Maka tak perlu niat mufarakah. Terus dia sembahyang sebagaimana biasa dan kita dah dapat pahala berjemaah, iaitu pahala 27. Walaupun hanya seketika. Maksud saya seketika macam mana? Takbir Allahu Akbar. Masa tu imam tak bagi salam. Baru je nak turun, Assalamualaikum. Dalam berapa second, berapa saat? Mungkin 5 saat je. Kita bersama dengan imam ketika itu. Maka dalam 5 saat atau 3 saat, 1 saat itu cukup dengan qadar tamakninah, maka kita dah dapat pahala berjamaah. Jadi isu untuk kita niat mufarakah, tak perlu niat mufarakah. Kenapa? Sebab kita dah terputus dengan imam. Wallahu'alam. Okey, soalan daripada chat Ustaz. Daripada Mzul, salam Ustaz. Bagaimana jika imam dalam solat tu laju sangat sehingga ke makmum seperti terpaksa mengejar imam? Macam mana tu? Okey, bacaan imam ini dia tak boleh bacaan laju atau bacaan terlalu perlahan, dia kena baca dengan bacaan pertengahan. Baik, bacaan pertengahan sebagaimana saya sebut awal-awal tadi, dia tak sama dengan kedudukan bangsa atau negeri masing-masing lah. Cuba tengok orang Arab baca tak sama, cara dia sembahyang, kedudukan panjang pendeknya ketika mana berdiri mungkin lain sikit kan. Tapi semua ikut syariat kan, semua syariat sama je. Ikut rukun dengan syaratnya sama kan. Cuma panjang pendek cara baca. Baik, macam mana kalau imam tu baca laju sampai kita terkejar-kejar? Contoh, Allahu Akbar. Imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dia baca panjang sampai dah sambung. Bacaan Fatihah dia sah. Kan? Maka kita kira pada kedudukan kalau imam tu baca pertengahan. Tak perlu ikut yang laju. Yang laju tu tak apa, biarkan. Maka kita ikut kadar pertengahan saja. Teruskan bacaan Fatihah kita. Teruskan bacaan Fatihah kita. Agak-agak pada basicnya, kalau imam baca tak laju, kita sempat tak habiskan bacaan Fatihah kita ketika mana imam berdiri? Ya, sempat. Maka ketika itu kita dapat rakaat, maka kita dikira sebagai makmum yang muafiq. Jadi sebab itu saya sebut tadi, imam pastikan jangan sampai dia penyebab kepada orang lain susah, menyebabkan orang tak selesa dengan dia. So kalau imam tu laju sangat,
So kita ikut pada agak-agak pada bacaan pertengahan macam mana. Kan? Wallahualam. Ni soalan terakhir mungkin daripada Mak Jah, angkat tangan dari tadi lagi. Ya Mak Jah silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya Mak Jah. Ni Mak Jah nak tanya, itu hari Mak Jah nak tanya, nak sembahyang witir dalam kita buat musafir jamak takdim tak boleh kan? Andai kata kita buat jamak takhir, boleh ke sembahyang witir? Oh okey, yang soalan Mak Jah tanya hari tu kan. Dia kalau kita sembahyang jamak takhir, sekarang ni isyak lah kan. Jadi kita sembahyang maghrib, kita sembahyang isyak, atau kita sembahyang isyak, atau kita sembahyang maghrib, mana-mana dulu tak ada masalah. Lepas habis semua kita nak sembahyang sunat witir, boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita dah sembahyang isyak, satu. Yang kedua, waktu isyak memang dah masuk dah. Maka dibolehkan, tidak ada masalah. Satu lagi Ustaz. Ustaz cakap masa kalau kita buat jamak takdim tak boleh lah sebab waktu isyak tak ada kan. Tapi andai kata saya duduk dah mengaji apa rehat, masuk waktu isyak. Lepas tu saya buat sembahyang witir 3 rakaat tu, boleh tak? Boleh, tak ada masalah sebab cukup dengan syarat tu. Ikut syarat. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, kita rasa berhenti di sini dulu insya-Allah. Untuk kuliah ni. Boleh ke lagi satu Ustaz? Ni ada yang tanya. Boleh ke Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Soalan Boleh tanya lagi? Okey, soalan terakhir. Gini Ustaz, untuk kata sembahyang subuh, hari Jumaat kan imam baca surah sajadah. Tapi bila kita masuk je takbiratul ihram, imam pun sujud sajadah. Lepas tu kita pun ikut. Lepas tu bila imam naik, kita naik. Masa bila kita nak baca Fatihah tu? Okey. Kalau sekiranya jadi situasi macam tu, kita takbir Allahu Akbar, imam turun kepada sujud sajadah. Kita ikut saja sebab kita ini wajib ketika itu turun sujud kerana kita ikut imam yang tengah sujud. Kalau kita tak turun ikut sujud sajadah bersama dengan imam, maka batal sembahyang. Melainkan kita niat mufarakah lah kan. Tapi sekarang kita tak niat mufarakah. Baik, sekarang bila mana imam turun, kita turun saja. Lepas tu imam pun bangkit. Allahu Akbar, imam pun sambung. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum sampailah habis. Maka bila nak baca, ketika mana kita bangkit tadi, maka kita bacalah. Kita nak baca tadi, bacalah Fatihah sebagaimana biasa. Sebab apa? Sebab kedudukan Fatihah yang layak dibaca adalah ketika itu. Dan Allah Akbar. Terima kasih Ustaz. Kita tutup kuliah untuk hari ini insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi yang bersama kita menyampaikan syarah tentang bab solat lanjutan pelajaran lalu, iaitu solat berjemaah, makmum dan makmum yang masbuk dan juga muafiq. Dan insya-Allah dengan huraian panjang lebar, pencerahan tentang sembahyang berjemaah, iaitu tentang makmum yang masbuk dan muafiq. Mudah-mudahan kita dapat tingkatkan ilmu kita tentang sembahyang berjemaah ini. Solat kita lebih sempurna, diterima, mendapat ganjaran kebaikan, dan kita faham konsep tentang masbuk muafiq. Jadi kita betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul seperti yang telah Ustaz huraikan tadi. Untuk seterusnya kuliah-kuliah akan datang, sila bersama dengan Ustaz untuk meningkatkan ilmu tentang solat. Terima kasih kepada Kementerian Iman